Siapa nak ikuti satu pengajian, pengajian fiqh lah, satu orang ustaz 10 tahun lebih dulu, dalam pengajian dia kata dalam agama ni tak ada ilmu yang rahsia. Kita Nabi Muhammad ajak semua, kalau kamu jumpa pengajian yang ada kata ada rahsia, tak usah ikutlah, tak salah. Sebenarnya dia tu salah, tapi kita pun tak tegak lah kan, dia orang tua, kita ilmu tak banyak. Sebenarnya ada rahsia. Itu sebenarnya hampir menyalahi syariat, kerana bagi syariat itu tak ada yang zahir, yang batin, yang tersembunyi dan yang nyata. Tetapi adalah yang zahir, yang batin, yang tersembunyi dan yang nyata itu adalah satu dalam syariat. Dia ni tak terpisah-terpisah, dia semua duduk dalam syariat. Yang rahsia tadi, yang terang tadi, semua satu dalam syariat. Ketahuilah bahawa pembahagian ilmu-ilmu ini kepada yang tersembunyi dan yang nyata tidak dimungkiri oleh orang yang bermata hati. Maksud dia ustaz yang mengajak tadi tu, masa dia mengajak tu lah 10 tahun sudah tu, dia belum bermata hati lagi lah. Sebab dia mungkiri ilmu tu. Dia kata mana ada pelajaran rahsia, tak ada. Imam Ghazali cakap orang yang tolak ni, dia ni tidak bermata hati. Kita pun faham lah, kita ni ada dua jenis mata. Satu mata yang zahir, iaitu mata 2 biji di kepala kita. Satu lagi mata yang batin, iaitu mata hati. Dua mata di kepala kita ni dia sangat terhad, sangat terbatas, sempadan dia tu sangat kuat. Boleh nampak dengan terang. Bila cek 20/20, perfect vision. Doktor kata pandangan mata kamu terbaik, 20/20. Sungguh pun begitu, mata zahir ni dia tak boleh nampak yang di sebalik dinding, yang di belakang dia pun tak boleh nampak. Tapi mata hati dia boleh nampak. Kita dengar kereta lalu kan, kita tahu ada kereta laju, otobus, itu lori. Walaupun mungkin tak tepat, tapi mata hati dia nampak sana. Mata di kepala tak boleh nampak. Kemudian mata di kepala dia tak boleh tengok di dalam gelap. Bila lampu semua terpadam, dia tak nampak apa dalam gelap ni, tak tahu. Tapi mata hati dia boleh nampak. Dalam gelap tu apa benda dia boleh nampak, boleh agak. Mata di kepala juga dia boleh nampak benda-benda yang ada sekarang. Benda yang ada sekarang lah yang dia nampak. Benda yang berlaku setahun sudah dia tak nampak lah. Benda yang akan datang, yang esok nak berlaku pun dia tak nampak lah. Jadi kesimpulannya mata hati ni lagi hebat daripada mata di kepala. Sebab tu dalam pelajaran tasawuf dia nak asah yang banyak mata hati. Sebab mata hati power dia lebih. Mata pandangan pun, mata kepala pun nak asah juga. Tapi biasanya manusia dia asah mata pandangan, mata di kepala. Mata di hati tu kurang yang nak asah. Pelajaran tasawuf dia nak asah yang tu. Sebab tu kadang-kadang orang yang mata dia cerah, sempurna, perfect, 20/20, tapi mata hati dia gelap, dia jadi orang jahat kan, tak faham, bebal. Kadang-kadang orang buta, tapi mata hati dia terang. Imam Al-Ghazali dia petik dalam pelajaran yang sebelum ni lah, ayat Quran Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia, di akhirat nanti dia buta juga, bahkan lebih sesat lagi. Bila kita tengok ayat ni secara zahirnya nampak macam tak kena. Siapa yang kat dunia ni dia buta, dekat akhirat nanti buta. Tahu kesian lah gitu. Pakcik awang tu kesian lah dia. Daripada kecil buta. Ni Quran kata akhirat esok pun buta juga. Walaupun dia orang soleh, buat amal ibadah ilmu tinggi sampai peringkat muka syafah, tapi apa nak buat, akhirat esok pun buta ni. Macam mana kamu tahu? Ayat Quran kata, tengok, siapa yang buta di dunia, akhirat nanti buta juga. Kalau berpandukan zahir. Jadi sebenarnya ayat ini dia bukan cerita tentang mata di kepala, dia cerita mata hati, bukan mata di kepala. Al-Hajj ayat 46. Maksudnya, sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Sesungguhnya tidaklah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Betul lah, dia nak cerita mata hati, bukan yang mata di kepala. Kemudian Imam Ghazali pula dia buat huraian. Kesimpulannya, orang yang tidak tembus penglihatan mata hatinya, maka tidaklah tersangkut agama padanya selain kulit agama, atau yang seperti kulit itu.
tidak isinya dan hakikatnya. Orang yang penglihatan mata hati dia tak asap sampai dia boleh nampak tembus tu, jadi seolah-olah dalam agama ni dia dapat kulit sahaja. Isi dengan hakikat dia tak dapat, kata Imam Al-Ghazali. Yang memungkirinya, yang kata tak ada ni rahsia-rahsia dalam agama ni, ialah orang-orang yang berfaham singkat, yang memperoleh sedikit pengetahuan pada masa kecilnya dan terus membeku. Masa kecil dulu belajar agama, masa remaja belajar agama, takat tu je. Dia belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tauhid. Bila sampai bab tasawuf ni tak payah. Tasawuf ni siapa nak belajar-belajarlah. Tak penting pun mengenal Tuhan ni, tak payahlah. Apa yang kita ada sekarang buat cukuplah. Dia beku cara tu. Kita ada bagi mereka kemajuan ke arah yang lebih tinggi, kedudukan alim ulama dan wali-wali. Dan itu jelas dari dalil-dalil syariat. Berkata Ali radhiyallahu anhu seraya menunjuk ke dadanya. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya di sini, dekat dada dia lah, banyak ilmu pengetahuan. Kalau adalah kiranya orang-orang yang membawanya. Dekat diri aku ni banyak ilmu pengetahuan, tapi tak ada orang yang layak yang aku nak bagi, nak bawa ilmu. Berdasarkan kata-kata Sayyidina Ali ni, ada tak ilmu agama yang rahsia? Ada. Kesimpulannya ada. Surah Al-Ankabut ayat 43. Demikianlah contoh-contoh itu kami jadikan bagi manusia, dan tidak ada yang memahaminya, contoh-contoh tadi, selain daripada orang-orang yang berilmu. Maksud dia adalah rahsia. Sebab orang berilmu saja yang boleh faham contoh-contoh tamsilan-tamsilan yang Tuhan bagi tadi. Maksudnya adalah rahsia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad, kalau tahulah kamu apa yang aku ketahui, nescaya kamu tertawa sedikit dan menangis banyak. Dia cakap dekat sahabat-sahabat dia satu ketika tu, kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, dah tentu kamu ni menangis banyak, gelak sikit. Tapi Nabi Muhammad lepas tu dia tak cerita pun pada sahabat tu apa benda yang dia tahu. Maksudnya ada rahsia. Mungkin sahabat yang di depan dia tu belum layak nak tahu benda tu, ataupun mungkin ada yang tak sampai pemikiran mereka yang layak nak tahu benda tu. Kesimpulannya memang ada rahsia. Wahai kiranya, jika bukanlah itu suatu rahsia yang dilarang menyiarkannya, menyebarkannya kerana kesingkatan faham untuk mengetahuinya, atau disebabkan oleh yang lain, maka mengapakah Nabi SAW tidak menyebutkan kepada mereka itu, yakni para sahabat? Jadi Imam Ghazali kata yang tu rahsia lah tu. Maksudnya dalam ilmu agama ni ada rahsia. Kalau tidak dah tentu Nabi ajar dah pada para sahabat tadi. Padahal tidak diragukan bahawa mereka membenarkannya jikalau Nabi menyebutkannya kepada mereka. Sahabat ni kalau Nabi cakap apa benda pun yang tak tersampai pada pemikiran sahabat pun, dia akan ya sungguh betul berlaku. Macam Sayyidina Abu Bakar, bila orang kafir Quraisy datang, musyrik Quraisy datang, kata, kamu tahu tak Abu Bakar, Muhammad yang kamu puja tu, tadi dia cerita pelik pula. Dia kata malam tadi dia pergi naik ke langit. Bukan, malam tadi dia pergi ke Masjidil Aqsa. Pagi ni dah sampai sini dah. Punya pelik cerita. Kamu percaya? Aku percaya. Terus percaya ya, tak ada soal-soal lah. Jadi para sahabat ni dia macam tu lah. Umumnya para sahabat macam tu. Kalau Nabi Muhammad cerita apa rahsia pun, memang dia akui benar, tapi Nabi tak cerita. Pada sahabat-sahabat yang duduk tadi, dia kata kalau kamu tahulah yang apa yang aku tahu, dah tentu kamu ni menangis banyak, gelak sedikit. Tapi Nabi Muhammad tak cerita pun. Maksud dia ada rahsia. Berkata Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, At-Talaq ayat 12, Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi, serupa itu pula di tengah-tengahnya turunlah perintah Tuhan. Kemudian Ibnu Abbas cakap, kalaulah aku ceritakan tafsir ayat ni, nescaya kamu akan pukul aku sampai mati. Maksud tafsir dia tu memang hebat lah. Tapi dekat orang yang di depan dia tu, dia tak boleh nak cerita tafsir dia. Jadi ada rahsia ke tidak? Ada rahsia. Maksudnya memang ada rahsia. Dan pada riwayat yang lain, dia katakan, kalau aku terangkanlah tafsir dia, nescaya kamu akan kata aku kafir. Macam kita belajar ilmu hakikat hari tu, kalau kita cerita dengan orang biasa yang tak lalui pelajaran hakikat, yang berapa kali kita lalui itu,
Kita saja pergi sembang, kita kata aku tengok bukit nampak Allah. Saja pergi sembang macam tu, dah tentu dia kata ni ajaran sesat. Kalau dia boleh report pula mengasa, report tangkap pula. Dia tak lalui pelajaran tu. Jadi tak boleh nak cerita pada dia. Bila dia lalui baru macam tu maksud dia rupanya. Bukanlah dia kata bukit tu Allah. Macam ilmu nikah kahwin, ilmu tentang jima' hubungan kekeluargaan. Takkan kita nak cerita pada budak-budak? Rahsia lah tu. Bila sampai umur dia baru cerita. Pengiraan faraid 1/8, 1/3 semua kan. Takkan nak ajak budak jauh satu. Dia kira campur tolak, dia tak selesai lagi kita nak ajak yang per tu, nak bahagi harta pusaka warisan ni. Jadi rahsia dulu, sembunyi dulu. Bila dia sampai darjah 5 kalau pandai baru cerita. Dah boleh selesai yang bahagi-bahagi darab baru cerita. Macam tu lah.